Assalamualaikum, welcome back to my channel. Fatin, anda dalam rancangan Kusuruh Kau Seram. Untuk episod kali ni, saya akan ceritakan pasal adik saya yang kena ganggu waktu tidur. Dia mengigau, tapi dia macam dikawal oleh seseorang, oleh sesuatu. Dan cerita yang pertama, kita akan dengarkan cerita adik saya yang pertama, iaitu kena ngigau. Bu! Terkejut tak? Okey, kita akan start chapter yang pertama, iaitu adik saya kena ngigau. Okey, chapter yang pertama ini, cerita yang pertama yang adik saya ni, dia kalau malam dia selalu mengigau. Memang tak tahulah kenapa dengan dia. Mungkin tak basuh kaki kot sebelum tidur, macam itulah. Lepas tu semua tidur malam tu. Okay, waktu tu pada waktu malam itu semua tidur, tak ada apa-apa yang berlaku. Memang tenang je. Sekali tu tiba-tiba adik saya macam dia macam menangis. Dia macam meringik malam-malam tu. Macam dah kenapa kan dia ni kan. Tapi kita tak sedar lah waktu tu. Yang sedar adik kita yang nombor 2 tu. Adik kita nombor 2 tu memang sedar lah, sebab dengar adik kita yang pertama pula, adik kita yang nombor 5 tu, dia mengigau. And then dia mengigau, dia macam pelik tau. Dia macam tunjuk-tunjuk arah tu, macam tunjuk arah pintu masa tu. Dia macam nak keluar tau. Okay, nasib baik adik saya yang nombor 2 tu, adik aku nama satu lah. Okay, adik aku nombor 2 tu, dia bangun. Kalau tak tahulah, mungkin dah keluar agaknya pun. Lepas tu dia macam meringik-ringik, menangis. Dia cakap kenapa kan, kenapa kan, menangis semua kan. Kita macam nak tenangkan dia pun tak boleh. Dia macam merengek, macam budak gula-gula, macam budak gula-gula pula, macam budak nak ke gula-gula, nak makan sesuatu, dia merengek macam tu. Macam tu lah, dia merengek macam tu. Dia macam and then dia tunjuk arah pintu tau. Tunjuk arah pintu macam tu. Kita tak faham apa dia cakap sebenarnya. And then kita pun bangun, sebab adik kita yang nombor 2 tu kejut kita. Kita tengok sekali, kita bangun. Kita tengok adik kita. Okay, kita baring macam ni kan. Sekali kita bangun, adik kita betul-betul dekat belakang kepala kita tau. Dia berdiri tegak macam tu, pandang kita, pandang bawah, pandang kita macam tu. Kita pun macam apa benda ni kan. Kenapa tiba-tiba macam tu? Macam pelik tau. Sebab kita dengar adik kita tu, dia merengek dekat jauh sikit daripada kita. And bila kita bangun, budak tu, adik kita tu betul-betul kat belakang kita. Macam kepala, badan kita kan, kepala ini betul-betul berdiri tegak macam ni tau. Tapi mata pandang kita. Kita rasa macam bukan dia ni. Sebab pelik sangat-sangat. Sebab adik kita memang bukan macam tu. Dia lain. Dia macam tu bukan dia. And then masa dia cakap nak keluar tu pun bukan dia juga rasanya lah. Sebab bayangkan malam-malam siapa je nak keluar kan. Tunjuk budak tunjuk pintu, kata nak keluar. Macam pelik kan. And then kita orang pun decide kejut ayah kita. So kita kejut cakap, Papa bangun. Puteri dia ngigau. Lepas tu ayah kita macam bangun, terus buka lampu. Bila buka lampu kan, terus normal. Dia macam tak jadi apa-apa. Macam tiba-tiba budak tu, macam adik kita tu, tiba-tiba macam sedar apa yang dia buat. And dia terus tidur. Bila kita orang tutup lampu, dia merengek macam yang meronta-ronta, macam tunjuk semua tu lah. Lepas tu bila kita buka lampu, dia okey. Macam tu, macam pelik kan. Bila tutup lampu, dia merengek. Bila kita buka lampu, dia okey. Macam betul ke budak ni kan. Bukan sekali je tau, pernah terjadi 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 7 kali, sebelum berpuluh-puluh kali dia jadi macam tu. So kita orang tak tahu apa punca dia. And mungkin sebab adik kita ni jenis yang macam maybe dia lemah semangat kot. Maybe lah, sebab tu benda tu senang kawal dia. And then kita orang tanya dia. Bila esok pagi tu kita orang tanya dia, Puteri, kau semalam ni kau cakap apa? Tunjuk pintu semua tu. Tu tak ada cakap apa. Dia kata, mana ada tunjuk-tunjuk pintu? Tak ada. Dia tidur je. Dia kata dia tak ada buat apa-apa pun.
Dia berdiri, masih belakang berdiri dekat belakang kepala kita tu. Kita tanya dia pun dia tak ngaku. Dia macam bukan tak ngaku, dia macam bukan dia. Faham tak? Faham tak? Macam tu lah. Macam tak lah, pelik lah. Bukan sekali je tau, 2-3 kali berlaku macam tu. Siapa je tak takut kan? Sebab kita yang hadap benda tu kan. And then itu banyak kali jugalah. Dan dia selalu sangat menangis atau merengek lah waktu malam. Tapi bila kita tanya, bukan dia. Dia kata dia tidur. Dia tidur macam biasa. Dia macam tak ada apa-apa benda yang berlaku. Bukan dia tak merengek pun malam tu. Ini siapa yang merengek sebenarnya? Kan? Siapa yang kawal badan dia? Kan? Macam tu. Macam seram ke Sebab bayangkan kalau kita seorang-seorang yang kena, dia je nak kita tolong dia macam tu. Tak tahulah. Nasib baik benda tu dah lepas kan. Sebab benda kalau sekarang ni kalau berlaku lagi, entahlah, tak tahulah nak cakap apa kan. Okay, so tu yang pertama lah. Yang ada cerita kedua ni pula, dia mengigau juga, macam merengek-rengek, tunjuk semua, macam menangis, macam entahlah, macam dia macam mengamuk macam mengamuk. Kita orang tak tahu nak buat apa. Macam biasa, kejut ayah kita lah jadi mangsanya. Kita kejut ayah kita, bapa bangun, ni puteri ni mengigau ni. Lepas tu pun buka lampu macam biasa kan. Buka lampu, and dia pun macam biasa, dia akan sedar. And dia tidur macam biasa. Bila kita tutup lampu, dia akan merengek lah macam tu. Lepas tu satu hari tu, esoknya pula kita tanya dia lagi, kenapa kau merengek puteri? Kau nak apa? Pagi-pagi tak boleh tidur, nyamuk ke apa ke kan? Lepas tu dia cakap apa? Bukan. Dia tak merengek pun. Dia kata dia tidur elok je. Lepas tu dia ada cerita juga. Okay, dalam 2-3 minggu lepas lah, dia ada cerita yang masa dia sedar lepas dia mengigau tu kan, tak tahulah dia mengigau ke dia kena kacau ke apa kan, tak tahulah apa yang merasuki dia pun kita tak tahu. Dia pernah cakap, adik kita yang pernah cakap, dia ada macam something pegang tangan dia, and dia melambai macam ni macam tu. Tapi dia tak sedar pun apa yang dia buat. Dia tahu, dia macam ada rasa tangan dia macam bergerak sendiri macam ni, ada orang pegang, and then melambai macam tu. Macam bayangkan, seram agak lah. Sebab seram agak lah bagi kita, seram lah sebab dia dikawal oleh sesuatu lah. Macam ada benda yang kawal dia. Macam tu, tahu tak? So kita macam, tak lah, lepas kita dah banyak lah nasihatkan dia, sebelum tidur kau kena cuci kaki kan. Kau cuci kaki, kau kena baca doa semua tu. Tak adalah benda tu nak kacau kau kan. Cakap macam tu kat dia. Lepas tu dia okey dah. So sekarang ni dekat rumah ni, and then dekat so selepas daripada tu lah, sebab kejadian tu, dia dah tak kena mengigau, dia dah tak kena macam merengek-rengek semua, tak ada dah. Benda-benda pelik-pelik tu semua tak jadi dah. So macam lega sikit lah. Kita orang pun tidur dengan tenang. Macam tu. Okay, so chapter yang kedua pula ni, cerita pasal adik kita pula, nombor 5 tu. Sama je, nombor 5 tu juga, dia ada kisah dia sendiri. Dia nampak seorang perempuan dekat dapur tengah potong something like that lah. Kita dengar chapter kita yang kedua, iaitu penampakan wanita di dapur. Dah. Lambat sikit. So kita dah ke chapter yang kedua. Chapter yang pertama tadi pasal mengigau, dan chapter yang kedua pasal adik saya juga yang nombor 5, tapi penampakan seorang wanita di dapur. Misteri sebab adik-adik kita orang memang ramai perempuan, tapi tak pernah pula ramai dalam ramai-ramai perempuan, aku pun terbelit. Dan ramai-ramai perempuan tu akan rajin pada waktu malam untuk memotong sayur. Tak tahu nak potong apa, tapi memang rajin lah waktu malam. Memang tak adalah, memang tak ada maknanya orang macam perempuan adik-adik kita orang waktu malam rajin pergi ke dapur and memasak, mementakkan dalam pukul 3 pagi. So kali ni adik saya nombor 5, dan juga nombor 5 tu nampak lah, tapi nombor yang ada nombor 4 juga tak tidur. So diorang ni macam, diorang suka tidur lambat sebab
sebab diorang main telefon, main laptop, memang kerja diorang lah waktu malam tu. Memang diorang tak rasa takut sebab di telefon, ada laptop, apa nak takut kan. So memang perasaan takut tu hilang sebab ada telefon, laptop semua tu lah. And then satu hari tu saya bukan kat rumah ni, rumah lain. So pukul berapa pagi tak ingat, diorang tidur lambat sebab main telefon, main laptop, tengok YouTube lah, benda bagai semua tu. Lepas tu adik saya ni nampak dia macam dekat dapur tu orang macam pasang langsir. So tak ada nampak sangat, tapi langsir tu dia macam tutup sikit lah, adalah nampak dapur sikit lah kan. Dia nampak dapur sikit tu. And then adik saya nombor 5 tu dia dengar macam ada orang potong sayur, potong something lah, macam potong pakai parang besar tu. Okay, macam parang besar tu. Tapi dia tahu yang itu bukan kakak dia, sebab dia pelik nampak perempuan tu tinggi. Okay, perempuan tu tinggi tau, tinggi. And dia ikat sanggul, and ada cucuk tau, macam ada sanggul jarum orang dulu pakai tu, yang macam tajam-tajam tu kan, ada bunga-bunga tu. Dia nampak perempuan tu, tapi pakai baju biasa lah, tapi tak tahulah pakai baju apa, tapi dia kata pakai baju biasa. Dia nampak benda tu, orang tu tinggi, dia kata cantik. And then ada sanggul, cucuk sanggul tu, jarum benda tak tu orang panggil, tengah potong something tau kat dapur. Macam potong, tak tahulah potong apa, dia tak nampak dia potong apa, tapi dia nampak perempuan tu tengah potong something kat dapur. Oh my god, bayangkan. Tapi tak tahulah kenapa dia tak takut. Nasib baik dia tak menjerit tau, kalau menjerit mampus. So esoknya dia cerita kat kita orang, and dia nampak perempuan tu tengah potong something dekat dapur tau, macam memasak. Siapa je yang pakai sanggul, dia cucuk. Bayangkan, tak ada siapa lah kan dekat rumah tu, dekat rumah kita orang pakai macam tu. Macam pelik, siapa perempuan misteri tu masak dekat dapur. Sebelum ni pun macam saya pun ada dengar juga, macam kita pun ada dengar juga, ada orang macam kat dapur tu macam bising tau, macam ada orang ada dekat dapur. Masa tu kita pernah tinggal seseorang tau, and then kita macam dengar ada orang macam ada benda bising lah dekat dapur tu. Kita macam buat duit je lah kan, sebab mungkin jiran belakang ke masak ke kan, tak tahulah. Tapi dengar tu macam dekat. So kita abaikan je lah kan, kita fikir positif kan. Kalau fikir negatif, beroma semua naik. Takkan tinggal seseorang kan, mau apa yang jadi pun tak tahulah. So dia agak-agak macam seram juga, sebab siapa perempuan misteri tu sebenarnya. Tiba-tiba masuk dalam rumah, and then masak pukul 3 pagi guys, 3 pagi And then yang nampak adik saya yang nombor 5 tu, dia nampak dekat celah langsir tu, and dia nampak lah kat dapur tu benda tu tengah, perempuan tu tengah potong something like that lah, macam tu lah. Tapi kalau kita bayangkan macam kita dia cerita benda tu, and then kita bayangkan macam dia potong potong apa tak tahulah, macam takut juga, macam dia potong tikus ke. Oh my god, tak nak. Okay, so cerita chapter yang kedua ni agak bagi kita lah seram juga, sebab perempuan misteri yang tak diundang tiba-tiba masuk masak, potong something. Tak tahu nak cakap apa, kita tak boleh nak cakap sebab seram juga. Bayangkan, aduh, tak tahu. Okay, so itu saja cerita kita, sebab tak banyak dah cerita hantu yang saya nak sampaikan ni. So kalau korang yang ada cerita-cerita hantu tu, cerita-cerita seram daripada pengalaman korang sendiri ke, daripada pengalaman family korang ke, so korang boleh komen kat bawah, ataupun email je dekat saya punya ni lah. Okay, itu saja. Terima kasih.
因